نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسير عليك يسير وتمم بالخير أهلا وسهلا yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah asar hari ini dengan Syarah Safinah An-Najah Misbahud Duja, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati lagi saya kasihi siapa takbiran Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Jarus Niyati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Fadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adik keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, adik ulama, guru-guru kita, adik keluarga kita, serta tidak lupa untuk muslimin, untuk umat Islam di Gaza, Palestin, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqomahnya kita duduk dalam halakat ilmu ini, Allah tingkatkan iman, Allah tambahkan kefahaman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jtabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, syukur hari ini kita sambung di muka surat 66 ya. Tanda apa? Pasal 4, tanda baligh. Ni tajuk yang menarik juga ni. Di mana kita tengok di muka surat tersebut pada kitab asal, kitab Safinah An-Najah bahasa Arab. Faslun alamatul bulughi thalathun. Tamamu khamsa ashrata sanatan fi dzakari wal untha. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinina wal haidu fil untha li tis'i sinin. Kita baca muka surat kelabu dulu. Yang bagian atas tu bagian atas. Tengok muka surat 67 tapi muka surat kelabu. Muka surat kelabu tak apa. Yang penting mataku tidak kelabu. Ustaz, maaf. Saya tanda last pada nombor 2 di muka surat 65. Oh, 65 belum habis? Kita sambung ini nombor 3. Habiskan sikit. Oh, kisahnya. Ya. Hari tu sampai nombor 2. Ya, betul. Okey. Baik, kita ambil dulu di muka surat 65. 65 kita ghostan balik belakang, masuk gear reverse. Okey, undur sikit saja, janganlah banyak-banyak. Kalau reverse banyak 63 jadi. 65. Ni tentang cerita apa ni? Alat-alat bersuci. Yang satu hari tu cerita air mutlak. Yang kedua ceritanya tanah debu. Yang ketiga batu, daun atau kertas. Jadi di bawah tu ada cerita. Kertas tisu boleh dijadikan pengganti batu untuk beristinja. Ini kita dah cerita itu kan. Hikmah air lebih banyak. Apa hikmah air itu lebih banyak dan petunjuknya? Alhamdulillah, kata pengarang, dengan limpah kurnia daripada Allah kepada hamba-hambanya, Allah, yakni dia, Allah telah menjadikan air itu secara umum lebih banyak daripada yang lain. Daripada yang lain tu daripada alat-alat bersuci yang lain yang kita boleh guna.
Dan air ini tak perlu kepada proses yang terlalu panjang dan rumit untuk mendapatkannya. Walaupun kita menghadapi populasi manusia yang semakin bertambah, tapi Allah Maha Pengasih, dia ilhamkan kepada manusia bagaimana untuk mengatasi keperluan air yang tinggi. Termasuklah tentang apa? Penapisan air, perpaipan, penyaluran air, disistemkan dalam organisasi perbekalan. Itu semua kurniaan dari Allah tu. Kepandaian manusia tu pun hakikatnya kurniaan ilham tu daripada siapa? Daripada Allah. Kemudian kata pengarang lagi dalam bab air ni tanbih. Tanbih maknanya mohon perhatian. Apa ni? Air musabbal lisyurbi. Musabbal ni datang daripada perkataan sabil. Air yang disabilkan. Air yang disabilkan tu maknanya air yang diniatkan untuk fisabilillah. Itu terjemahan dia dulu. Tapi nanti bawah ada maksud. Air yang musabbal. Sabbal tu datang daripada perkataan sabil. Sabil yang dimaksudkan ialah sabilillah, jalan Allah. Air yang telah diisytiharkan, telah disebutkan, telah dihujah wakafkan, telah maknanya dia tujuankan untuk minum. Contoh ada orang dia wakaf satu-satu tempat air tu, kata dia saya wakaf untuk minum. Lisyurbi maknanya tujuan dia, niat dia untuk minum. Okey, ada hukum khas ni. Menurut ashab asy-Syafi'iyah, yakni ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, antara air yang tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, walaupun dia air mutlak, tapi tak boleh guna untuk bersuci. Secara hukum tak boleh. Seperti kita nak bersuci dengan tujuan nak ambil wuduk. Ambil wuduk kan dalam bab taharah, bersuci. Ataupun lain-lain lah dalam bab bersuci. Antara air yang tak boleh, yang haram ialah apa? Air musabbal lisyurbi. Atau bahasa Arab dia ada tu. Iaitu air yang memang dikhususkan untuk minum pada fisabilillah. Jadi kalau air tu dah dihaskan, jawapan dia tak boleh kita buat bersuci. Atau air yang memang disedekahkan, orang sedekah untuk tujuan minum. Orang sedekah ataupun orang wakaf untuk tujuan minum. Yang dia letakkan di tepi-tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu untuk diminum oleh orang yang kehausan dalam perjalanan ataupun musafir. Ini sebenarnya tidak lari daripada beberapa mafhum hadis. Di antara pemberian seseorang yang terbaik kepada seseorang yang lain ialah beri minum. Jadi umat Islam suatu ketika dahulu dalam bab memberi kepada orang, mereka suka untuk memberi minum kepada orang lain. Kalau yang dia beri minum tu air mutlak, kalau air dia beri minum tu air kopi, air sirap, memang dia bukan air mutlak. Jadi dah tak cerita-ceritalah, boleh buat taharah memang tak ada ceritalah. Tapi kalau yang dia niatkan dia nak sedekah fisabilillah tu airnya air mutlak. Letak dekat tong-tong tepi jalan. Dulu biasa gitu. Zaman dulu. Zaman sekarang ni bolehlah kita sebut sebagai apa tu? Kalau ada orang wakaf dia sedekah mesin-mesin air tu. Mesin air kalau dia wakaf lah, dia sedekah. Ada satu pihak dia beli satu mesin air. Kemudian dia air tu dia punya kos setiap kali bil air tu dia bayar. Dia bayar. Dan tujuan dia adalah untuk orang apa tadi? Minum. Dia tujuan dia memang untuk orang minum. Dan uruf di tempat kita kalau air yang tekan-tekan mesin tu adalah untuk minum. Orang tak bercebok ke situ. Ada orang bercebok situ tak? Maknanya uruf kat tempat kita walaupun mungkin dia tak beritahu, tapi uruf dia orang guna untuk minum. Dan orang yang hadiah sedekah tu pun dia memang niat untuk minum. Kalau yang air macam tu, kita tak boleh gunakan untuk yang namanya taharah tadi. Tapi kalau umum, paip dan sebagainya, selagi mana dia ada izin ataupun yang namanya memang umum untuk digunakan macam bilik air tandas awam,
Memang dia sediakan untuk siapa-siapa pakai. Selama mana pakai untuk batas tertentu, batas keperluan perjalanan. Contoh dekat R&R kan ada bilik air. Okey, dekat bilik air tu kan ada pipe. Okey, pipe tu dia ada tak tulis kat pipe tu dibenarkan untuk A, buang air kecil, B, buang air besar, C, wuduk, D, mandi, E, basuh muka. Ada tak dia bagi tahu? Dia tak ada tulis. Dia tak ada tulis. Okey, baik. Tapi uruf kat tempat kita, kalau ada orang, dia tarik paip getah, dia pakai dekat situ, dia cocok dekat bilik air tu punya paip air, dia tarik paip getah panjang sampai belakang bilik air, dia basuh lori dia, ada 8 lori kat belakang. Okey, kira salah ke tak salah? Uruf kat tempat kita sebab air tu bukan untuk yang itu tujuan dia. Jadi tak perlu diberitahu, orang pun dah tahu. Kerana uruf tempat kita kalau tandas awam adalah untuk keperluan peribadi diri kita. Selama mana tujuan dia mandi, semua taharah kan? Bersuci, buang air besar, istinja, ambil wuduk. Kalau macam tu, pihak R&R tu pun dia tak marah. Tapi kalau dia dah tarik paip masuk bagi basuh lori, ketika itu baru tak boleh lah. Tak boleh. Apalagi kalau dia bawa lori masuk bilik air. Ketika itu lagi lah, tak boleh lah. Jangan dibuat lah. Contoh aja contoh. Nak memahamkan waktu petang tak sama dengan memaham waktu pagi ni. Contoh. Baik. Sampai di situ. Sekarang kita pergi kepada muka surat 66. Jadi kalau tempat tu memang untuk minum saja, minumlah. Minumlah. Kalau tempat tu dia umum saja, tak kisah. Ikut pada uruf tempat tu lah. Uruf tempat tu. Ini tempat-tempat awam Kalau masjid tak boleh lah. Kalau masjid apa? Masjid, kalau uruf tempat kita, kalau masjid ceritanya untuk istinja, untuk bersihkan diri, untuk tujuan ibadah. Boleh lah. Tapi kalau dia tarik, itu lagi dahsyat tu, pakai harta wakaf untuk keperluan basuh kereta, tak boleh lah, jangan lah. Kecuali ada apa kita sebut, ada kecemasan tertentu ataupun ada bencana tertentu. Kemudian pihak ulil amri yang memegang urusan masjid, dia kata okey, penduduk situ dibenarkan untuk bersihkan diri dan juga ambil sebahagian air untuk keperluan masak dekat rumah. Sebab akan ada lori yang hantar bekalan, dia terus kepada tangki masjid saja. Dia tak boleh masuk ke semua kawasan rumah. Mungkin banjir ke pecah jalan, itu cerita lain lah. Tapi kita tak boleh guna secara sewenang-wenang. Sekarang kita masuk kepada bab seterusnya. Apa itu? Tanda-tanda balik. Air zam-zam. Tu ada yang tanya tu. Air zam-zam boleh buat ambil wudu tak? Boleh. Cuma istinjak janganlah. Cuma istinjak jangan. Nanti kat depan nanti dia ada cerita. Tentang bab wudu. Tentang bab apa nanti dia akan sentuh insyaAllah. Tapi jangan. Kalau minum boleh. Kalau mandi boleh. Minum, mandi, wudu boleh. Baik kita masuk kepada fasal 4. Tanda-tanda balik. Kita belajar tanda balik setelah semuanya sudah pun hampir nak balik. Tak apalah. Nak buat macam mana. Namanya ilmu. Nanti cerita bab haid pun sama juga. Yang tukang cakap ni tak pernah didatangi haid. Sekali pun tak pernah. Demi Allah tak pernah. Baik Kita tengok terjemahan tadi. Tadi kita dah baca kan. Dia punya apa tu? Bahasa Arab dia kan. Sebelah muka surat 67 atas. Tanda-tanda balik itu ada 3 perkara. Yang pertama, sudah sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Itu dia. Kita baca dulu sebelah. Yang kedua, sebelah muka surat 68. Kita baca kelabu dulu. Tadi dah cukup 15 tahun Hijriah. Yang kedua, bila dia bermimpi keluar mani bagi lelaki dan juga bagi perempuan yang berumur 9 tahun Hijriah. Maknanya 9 tahun kalau dia mimpi atau disebutnya keluar mani umur 7 tahun. Tidak dikira balik. Nanti ada cerita perincian kat bawah insyaAllah. Okey, yang ketiga. Mana tanda yang ketiga? Lama ni, panjang ni. 72. Yang 72. Yang ketiga, keluar darah haid
bagi perempuan. Lelaki tak ada. Nah, tadi yang 15 tahun lelaki perempuan. Keluar mani lelaki perempuan. Keluar haid perempuan yang berumur 9 tahun. 9 tahun. Baik, kita kembali semula muka surat 66. Ada nota kaki 45, tanda-tanda baligh. Kenapa Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, pengarang kitab Safinah An-Najah ni, yang makamnya di Indonesia ni, beliau meletakkan tanda-tanda baligh ni antara bab yang awal-awal membicarakan. Baik, tengok di situ. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami meletakkan tajuk tanda-tanda baligh ni di awal-awal, depan-depan, mula-mula sekali dalam permasalahan fiqah, kerana sebab atau perkara pertama, sebab ataupun perkara pertama yang menyebabkan adanya taklif. Taklif maknanya hukum-hukum, beban-beban hukum agama ataupun suruhan agama, itu adalah baligh. Apa sebab satu orang dosa bila tak buat wajib? Sebab dia dah baligh. Apa sebab satu orang tu dikira dapat pahala bila dia buat perkara yang wajib? Sebab dia dah baligh. Apa sebab seseorang itu dia dikira berdosa kerana dia melakukan perkara haram? Sebabnya dia dah baligh. Jadi kata pengarang, kerana sebab perkara pertama yang menyebabkan orang tu adanya taklif, hukum hakam, sebabnya dia baligh. Jadi kalau kita nak cerita dia kena bersuci, dia kena semayang, dia kena zakat, dia kena tu, bila start kenanya tu? Baligh. Jadi kita cerita baligh dulu, kata pengarang. Kira-kira macam tu lah. Tu dia cerita tentang bab baligh. Baligh maknanya sampai umur baligh. Ia bermaksud, bawah tu, apabila seseorang telah baligh, atau dengan makna sampai umur taklif. Baligh tu makna dia sampai, tapi sampai ke mana? Sampai umur. Sampai umur tu sampai umur keberapa? Sampai umur dia tu sudah taklif, sudah jadi mukallaf. Macam mana kita nak tahu dia dah mukallaf? Ni yang belajar 3 tanda ni kejap lagi ni. Dia ada 4. Yang keempat tanda cat. Tapi tak adalah tanda cat. Itu cerita kartun lama. Tanda cat. Yang ini tanda baligh. 3 saja. Tak ada 4. Baik. Maka kata pengarang, bila seorang telah baligh, maka wajiblah ke atasnya solat, puasa dan perintah agama yang lain. Jika perintah agama ini dilakukan, maka dia akan dapat pahala. Jika tidak, sebaliknya dia akan dapat dosa. Jadi orang lelaki perempuan tanggung dosa sendiri bermula baligh. Jadi tak ada istilah bapak dia tanggung dosa dia selagi mana dia belum kahwin. Kan ada orang dulu suka sebut gitu. Untuk budak perempuan lah, dia kata, kau ni buat dosa, bapak kau kesian tanggung dosa kau sampai kau kahwin tau. Tak. Bapak dia dah mula baligh, tanggung dosa. Taklif tu tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Baik, kita pergi ke sebelah. Tanda-tanda baligh ada 3 perkara. Itu ada banyak tu. Nota kaki 46, nota kaki 47, nota kaki 48. 46 dia nak jelaskan makna apa? Tanda-tanda. Apa itu tanda-tanda? Sesuatu itu, nota kaki tu, 46, tengok tu. Sesuatu itu dianggap ada apabila tanda-tandanya boleh dilihat. Kan macam tu? Satu orang dianggap sudah balik ke rumah apabila ada tanda. Tanda dia apa? Tanda dia pintu terbuka. Tanda dia kereta dah parking kat depan. Tandanya pagar dah terbuka. Contohnya tanda. Apa tanda bahawa angin baru saja bertiup? Nampak banyak daun berguguran. Ataupun nampak ada dahan yang patah. Menunjukkan tanda bahawa tadi ada angin kuat. Macam itulah. Sekarang nak menunjukkan orang tu dah balik, dah sampai umur dia. Macam mana kita nak tahu dah sampai? Kan semua orang tak sama. Takkan seorang tu dipikir-pikir teng sampai. Macam mana teng lah? Tak adalah maknanya teng. Apa dia tanda dia? Tapi kan Ustaz, kita kan boleh tahu dari segi suara dia dah garau.
Ataupun tubuh badan dia dah bertumbuh bagi perempuan. Ataupun tanda-tanda yang lain. Itu tanda-tanda secara biologi badan kita. Tapi tanda-tanda secara syarak, penentu dia tanda secara syarak. Maknanya tanda-tanda kan dah tumbuh bulu-buluan, Ustaz. Dah tumbuh bulu misai, dah tumbuh ni. Itu tanda-tanda secara biologi badan, boleh saja kita jadikan sebagai rujukan. Tapi dia punya keputusan dia 3 ni lah. 3 ni lah. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya katalah, contohlah, tapi saya tak tahu ada ke tak ada. Contoh saja. Ada orang tu dah keluar bulu. Misai dia dah 2 jengkal. Tapi tak keluar mani juga. Tak pernah bermimpi. Lelaki. Tapi dia tu dah umur 16 tahun. Dah melebihi 15 tahun. Tapi tak keluar mani. Takkan kita nak kata dia tu belum balik sedangkan dia dah melepasi 15 tahun. Jadi tanda dia tu kita nak tahu 3 ni lah. Ni contoh saja. Tak adalah orang macam tu. Saya nak bezakan saja. Walau bagaimanapun, tidak semestinya kalau sesuatu tu tidak ada, jika tanda-tandanya tidak dapat dilihat. Contoh, kata pengarang. Contoh, keluar air mani adalah salah satu tanda balik. Walau bagaimanapun, jika seseorang itu memang tidak keluar air mani, bukanlah bermakna dia itu belum balik. Kerana jika dia telah keluar haid untuk perempuan dan dia juga telah berumur 15 tahun hijriyah ataupun qamariyah, lelaki dan perempuan, maka dia juga dianggap sudah balik. Sebab dia tak ada tanda nombor 1, dia ada tanda nombor 2. Tak ada tanda nombor 2, dia ada tanda nombor 3. Maknanya 3 tanda ni salah satu mana datang dulu, dia dikira sudah apa? Sudah balik. Perlu ke kita tahu benda ni, Ustaz? Perlulah. Sebab kita nanti nak tahu orang yang ada dekat rumah anak yatim ni dalam takrif anak yatim ke tidak. Sebab salah satu takrif dia belum balik. Nanti satu orang tu kita nak tahu, dia buat kesalahan mencuri ni, kita nak hukum dia cara mana? Cara bagi orang yang dah balik ke cara orang yang belum balik? Satu lagi. Banyaklah perkara-perkara itu. Kalau anak yatim, kalau dia buat kesalahan jenayah dan sebagainya. Jadi balik tu perlu diketahui. Okey. Nombor 47 pula. Apa makna balik? Balik tadi sampai kan? 47 maknanya dia kata balik ialah telah sampai had. Had maknanya batas. Had maknanya apa? Batas. Telah sampai batas, dia tu adalah seorang mukallaf. Mukallaf kalau kita terjemahkan apa? Orang yang dibebankan dengan bebanan hukum. Apa makna mukallaf? Orang yang dibebankan dengan bebanan hukum. Mu'allaf, orang yang telah dilembutkan hatinya menerima Islam. Dengan maksud masuk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Mukallaf. Telah sampai had mukallaf iaitu orang yang dibebani dengan hukum-hukum syarak. Jadi kalau umur kita sekarang 60, kita balik 12, maknanya kira-kira sudah 48 tahun kita mukallaf. Kira-kira. Kira-kira 48. Jadi kita ni akan dihisap berdasarkan yang 48 tahun tu lah. Dalam 48 tahun hidup, 10 tahun tidur. 10 tahun apa? Tidur. Tidur je 10 tahun. Kalau 48 lah. 10 tahun ke tidur? Mungkin 15 tahun. Mungkin 12 tahun. Kalau satu orang tidur, satu hari dia tidur 6 jam, maknanya 1/4 tau. 1/4. Katalah umur dia, katalah dia mukallaf selama 40 tahun. Sekarang 52, Ustaz, saya balik 12. Sekarang umur 52. Maknanya 40 tahun mukallaf. 40 tahun mukallaf, sepanjang 40 tahun tu tidur 6 jam. Satu hari 6 jam. 6 kali 4, 24. Jadi kalau umur 40 tahun, tidur je 10 tahun. 30. 30 nanti ditolak lagi. Makan berapa tahun? Siapa yang satu hari habis makan tu maknanya apa tau? Basuh pinggan, masak nasi, pergi pasar, jalan-jalan pasar raya, tu semua kira menghabiskan masa bab makan.
Makan jadi makan, tengok kira satu hari 6 jam. Makan sarapan, makan tengah hari, makan petang, minum, makan malam. Daripada basuh pinggan, beli barang apa semua. Katalah 6 jam. Kalau 6 jam, maknanya 10 tahun kita makan aja. Urusan makan. Jadi dah tinggal 20 tahun. 20 tahun nanti tolak lagi tengok handphone dengan tengok TV. Tengok handphone, tengok TV, dengar radio, tolak. 10 tahun lagi dalam tandas. Kita ambil 3. Tengok handphone, tengok TV, drama ke TV ke berita ke apa ke. Dengan apa tadi saya cakap? Dengan dalam tandas. Mandi, buang besar, buang kecil, gosok gigi, apa semua sekali lah. Ketandasan. Tolak 10 tahun lagi. Lah umur kita sebenarnya lah tinggal 10 tahun. Dari 10 tahun tu berapa je yang kira ibadah betul-betul? Katalah ibadah 5 tahun. Sebab buat semayang satu hari 10 minit. 5 tahun. Lepas 5 tahun tu dihisap. Yang khusyuk berapa tahun? Khusyuk kira setahun. Jadi Allah bagi kita modal 52 tahun. Rupanya yang khusyuk menyembah Allah cuma setahun. Dah macam mana nak masuk syurga ni? Kalau dihitung-hitung kira ni, berat juga kita ni. Memang macam tu lah kalau kita muhasabah. Baik. Tu kira mukallaf, dibebankan. Baik, nota kaki 48. Nota kaki 48. Apa cerita nota kaki 48? Ni ada yang tanya lagi. Assalamualaikum Ustaz, kebetulan sebut mu'allaf, saya nak tanya bagaimana nak register saudara baru. Pergi ke pejabat agama negeri. Hajjah Fauziah Muhammad Fazil dari negeri mana? Di pejabat agama di negeri ada urusan untuk pergi bahagian dakwah ke? Selalunya bahagian dakwah kalau tak silap saya. Pergi kat situ. Tapi dia dah masuk Islam. Kalau dah masuk Islam, first kali nanti dia pergi buat lapor polis. Lapor polis, buat laporan. Dia dah masuk Islam. Kemudian nanti pergi berurusan kat Jabatan Agama. Kalau tak silap saya, bahagian dakwah nanti dia ada bahagian saudara baru. Kemudian kat situ nanti dia adalah isi borang apa semua sekali. Boleh berurusan di situ. Tapi oleh kerana saya tak pernah bertugas di mana-mana Jabatan Agama negeri, jadi saya tak pasti secara detail satu persatu. Yang saya tahu ialah kalau seorang mu'allaf tu dia dah masuk Islam, maka kita bawa IC dia ataupun tak ada IC dia, pasport dia, pergi ke balai polis, kita buat laporan polis menyatakan dia dah masuk Islam, berapa hari bulan, sekian, siapa. Kemudian dengan laporan polis tu nanti terus pergi ke pejabat agama Islam negeri dan kemudian berurusanlah dekat situ. Biasanya bahagian dakwah dia ada bahagian saudara barulah biasanya gitu. Mungkin lain sikit istilah daripada yang saya sebut. Tapi lebih kurang macam tu gambaran dia. Baik, kemudian 48. Tanda balik ada 3 untuk perempuan, 2 untuk lelaki. Tidak semestinya untuk dianggap telah balik mesti dulu ada 3 tanda ni. Tak. Jika sudah ada salah satu daripada 3 tanda tersebut, maka ia sudah memadai untuk seorang itu dianggap apa? Balik. Salah satu dari 3. Mana datang dulu? Ada orang perempuan, dia mungkin tidak didatangi haid. Pada masa yang sama tidak keluar mani. Tiba-tiba tunggu 11 tahun tak ada, 12 tahun tak ada, 14 tahun tak ada. Cukup hari lahir, ulang tahun dia. Hari lahir ikut hijriah. Sini masing-masing Gema Nur Iman dah cari kan? Dulu kita dah tanya kan? Masing-masing kena cari tarikh lahir berdasarkan tahun hijriah. Biasakan diri. Saya 26 Zulqa'dah. Ayolah 26 Zulqa'dah. Jadi tengoklah tarikh lahir. Kalau siapa yang belum tahu, cari nanti. Jangan kita tak tahu. Tarikh lahir saja, tarikh meninggal tak payah ya. Jangan pula cari tarikh meninggal. Alhamdulillah Ustaz, saya jumpa Ustaz tarikh meninggal. Mana orang tahu tarikh meninggal? Tarikh meninggal jumpa. Dia jumpa je masalah. Apalagi tarikhnya mana ada. Kita tak tahu. Bukan tak ada, tak tahu. Tarikh. Kerana bukan sebab hari jadi kita sangat. Tapi kerana nak ambil berat tentang hijriah. Tu maksud saya. Bukan sebab hari jadi sangat ataupun hari lahir sangat. Bukan. Kemudian. Cerita sudah sampai umur 15 tahun. Nota kaki 49. Nampak tu? Tepat umur 15 tahun mengikut tahun hijriah.
Jadi bermula sejak dia dilahirkan dengan keluar seluruh tubuhnya. Bila keluar seluruh tubuh dia keluar, baru itu dikira tarikh detik waktu dia dikira dilahirkan. Bilangan hari, manalah tahu kan ada orang tersangkut masa keluar, tersangkut saja separuh je badan 2 jam. Jadi nak kira mula keluar ke nak kira seluruh badan keluar? Kira apabila seluruh badan keluar. Ustaz, tak adalah sampai macam tu. Tak, memanglah mudah-mudahan jangan. Tapi nak ceritanya ulama' dia bila takrif hari lahir tu lahir mana? Bila bukaan, ketika contraction, ketika daftar masuk, ketika sempurna bayi keluar, baru dinamakan detik itu kelahiran. Tu cerita dia tu. Macam tu sekali macam tu lah ulama' keluar seluruh tubuhnya baru. Dengan catatan kalau ada orang tersangkut separuh, separuh sebelum maghrib, lagi separuh lepas maghrib. Dikira yang lepas maghrib tu apabila seluruh tu. Tapi tak payah fikir jauh-jauh lah. Kita pun bukan beranak lagi kan. Bukan beranak lagi. Yang mana tahu rezeki nak ceritanya tu. Ustaz ni cerita beranak, dia ingatkan kita apa? Yalah, tak apalah. Ni saya contoh saja. Manalah tahu kita dapat pengkhabaran yang luar biasa kan. Tiba-tiba mengejutkan seantero Malaysia. Manalah tahu. Lepas-lepas kelas JNI pening. Pening, tak tahu kenapa pening. Dah pergi klinik pula. Sampai kat klinik doktor kata, tahniah Hajah, positif. Astaghfirullahalazim doktor. Doktor jangan main-main, mana boleh tahniah. Ni positif kalau COVID bahaya doktor. Tak, ni bukan positif COVID. Habis positif apa doktor? Tahniah Hajah, Hajah mengandung. Dah terus jadi pengsan terus. Ingatkan nak sampai berita positif. Rupanya pengsan dekat situ juga. Dah satu kerja nak hantar ambulan. Contoh. Ni saya cerita contoh saja. Jangan mengharap pula. Dah dia berangan seorang-seorang. Ni malah nak cerita petang. Dia berangan seorang-seorang. Ya Allah. Dah lah berangan seorang-seorang. Lepas tu handphonenya dia gantung dekat stand tu. Bergegar-gegar meja kat stand handphone tu. Ya Allah Rabbi. Orang bagi contoh saja. Contoh. Baik Kemudian, itu dia. Bilangan hari untuk 1 tahun Hijriah ialah 354 hari, 8 jam dan 8 minit. Manakala 1 tahun Masihi berkurang 360 hari lah. Ataupun nak secara tepat nanti dia akan kira lah 364 suku hari kan. Kita setiap tahun 364 suku hari kan kalau ikut betul-betul. Suku tu setiap 4 tahun nanti jadi tahun lompat kan. Dia kan gitu kan. 365 suku. 65 suku kan. Jadi 365 yang kedua dia setengah. Nanti 365 yang ketiga 3 suku. Nanti 365 yang keempat, tahun yang keempat jadilah ada 29 Februari, betul tak? Ni kalau orang yang belajar sains, dia tahulah sikit-sikit lah. Saya tak pandai sangat sains ni. Dululah ingat belajar kenapa ada setengah, ada suku dan sebagainya. Jadi umpamanya begitulah. Itu yang jadi nama tahun lompat kan. Itu yang saya dulu cakap. Saya cakap dengan anak-anak saya juga. Saya kata dalam kita belajar ilmu agama ni, saya cakap sains kena belajar betul-betul. Saya dulu kira dulu ada berontak remaja jugalah sebab tak dapat ambil science stream kan. Tapi oleh kerana kerana masa tu belum banyak lagi sekolah yang berasaskan subjek bahasa Arab dan juga science stream sekaligus. Jadi zaman saya tu tak berpeluang sangat lah. Tapi sekarang dah banyak tawaran pendidikan dan sekarang pendidikan pun bersifat terbuka kan. Jadi beruntung juga orang di zaman ni kerana tinggal menuntut ilmu juga. Dulu cita-cita saya kalau boleh science stream saya nak ambil. Subjek Arab yang 13-15 subjek tu pun saya nak ambil juga. Kalau boleh yang hafal Quran pun saya nak ambil juga. Semua saya nak ambil. Tapi tak ada sekolah yang macam tu. Kalau boleh semua sekali nak ambil. Tak kira lah, aku nak pulun semua. Dululah. Terlebih semangat. Tapi tak ada sekolah yang macam tu. Jadi kita kena buat pilihan yang ada, yang terbaik dan semampulah.
Baik, ceritanya bagi lelaki dan perempuan. Tengok bawah, nota kaki 50. Seseorang dianggap sudah baligh jika dia mencapai umur 15 tahun, Hijriah, Qamariyah. Jika sebelumnya dia memang tak ada tanda-tanda baligh seperti keluar air mani pun tak ada, keluar darah haid pun tak ada, berubah suara pun tak ada, secara biologi tak ada, tubuh badan dia pun sama je macam dia umur apa? 12 tahun, 11 tahun tak ada apa. Walaupun tak ada, tapi kalau dah 15 tahun tetap dikira sudah apa? Sudah baligh. Tapi kenapa hikmah 15 tahun? 15 tahun ni, penentuan 15 ni kalau tanya saya hadis, setahu saya tak ada. Penentuan 9 tahun paling awal orang keluar tu, kalau tanya saya apakah ada hadisnya, setahu saya tak ada. Dia berdasarkan kepada istiqra'. Istiqra' maknanya statistik menyeluruh dan mendalam yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni dalam menguasai ilmu pemerhatian, ilmu kajian, ilmu statistik ni mendalam. Sampai statistik yang beliau buat sangat kukuh dan saya pun tak ada perincian macam mana proses statistik tu secara terperinci dibuat, tapi sudah cukup menjadi isyarat kepada kita bahawa statistik tu diterima pakai oleh ulama-ulama silam sampai ke zaman hari ini. Dan dia boleh diguna dan bertahan sekarang ini setakat ni dah 1,300 tahun lebih. Kira-kira macam tu. Jadi itulah. Jadi kita nak tengok sebelah. Muka surat 68. Apa hikmah? Kenapa umur akil baligh tu diletakkan 15 tahun? Border paling akhir sekali. Paling lambat kalau dah tak ada terkeluar mani haid tu, border dia. Antara hikmahnya ialah ketika berumur 15 tahun Hijriyah, seseorang itu dikira telah layak untuk dia berkahwin. Di waktu itu secara umum, dia jenis lembab ke, jenis slow ke, jenis cepat ke, jenis apa ke, secara umum akan timbul rasa gairah, nafsu syahwat. Yakni maksud nafsu kat sini bukan nafsu makan, tapi nafsu berhubungan antara lelaki dengan perempuan. Itu maksud dia, sudah mula. Dan meningkat selera makan. Tengok budak-budak remaja kalau makan kan. Nak bawa buffet apa, bawa remaja. Bayar RM90 baloi. Kena. Ya, kalau yang lain yang dah dewasa ni tak tahulah, sebab sebahagian orang dia makan sikit je dia dah tak boleh lagi. Tapi kalau remaja ni, saya dulu ada kawan boleh mampu makan dulang, satu dulang dia seorang. Dia boleh. Jadi kalau kawan-kawan bagi satu dulang, biasanya bagi kat dia seorang je. InsyaAllah habis. InsyaAllah habis. Satu dulang seorang. Tapi badan dia kurus. Masa remaja. Memang selera makan. Dan dia mula ingin hidup selesa. Hidup selesa tabassut. Tabassut ni maknanya nak cantik-cantik, nak lawa-lawa, nak brand-brand. Kan budak remaja gitu kan? Nak brand, nak lawa, nak nampak lain daripada orang lain, nak ikut trend. Itu semua dah mula nampak begitu. Umur itu. Umur gitu. Ia menyebabkan berlakunya perkara yang kadang-kadang tak baik dan melampau, semata-mata untuk memenuhi keinginan kepada perkara-perkara tadi. Sebab itulah ada yang namanya ikatan taklif ni. Hukum-hukum ni supaya dia belajar. Belajar. Sambil-sambil tu saya tengok ni dah 4 soalan ada ni. Anak saya tengok kat box ni. Jadi sambil-sambil lah Sambil-sambil. Jadi kita pun tak tunggu sampai hujung acara. Anak-anak perempuan yang datang haid yang pertama pada usia 9 tahun itu dikatakan baligh. Yalah, dah jejak umur 9 tahun keluar darah, maknanya dia sudah baligh lah. Betul? Bagus. Ustaz, sikit soalan Ustaz. Biasanya 9 tahun tu kita tengok kalender Masihi kan. Bermakna kalau kata anak tu umur 7 tahun kalender Masihi, dia period, dia dah baligh lah Ustaz kan, sebab kalender Qamariyah ni, Hijriah ni 9 tahun. Betul? Kalau nak cukupkan 9 tahun Hijriah untuk satu orang budak,
dengan dia punya hijri dia tak berapa jauh sangat. Taklah sampai 7 tahun tu. Dalam setiap 1 tahun hijriah beza lebih kurang berapa? Katalah 11 hari atau 12 hari kan. Jadi kalau 12 kali 9, beza-beza paling banyak pun 2 bulan. Oh, dalam 2 bulan je Ustaz? Dia beza dia dengan tu kalau ketika umur 9 tahun lah. Tapi kalau nanti dah umur 30 tahun, masa umur 30 tahun tu biasa ada perbezaan 1 tahun. Hampir-hampir 1 tahun. Faham. Dia sebab dia beranjak tu sikit demi sikit, demi sikit, demi sikit. Sebab tu nanti kalau macam contohlah kan, raya tahun ni akhir bulan 4. Nanti raya tahun depan awal bulan 4. Nanti tengah bulan 3. Lepas tu nanti raya lagi satu dia naik lagi. Macam tu lah. Sebab naik tu kerana pendek sikit kiraan tahun hijriah tu. Tapi dia oleh kerana dia masih awal 9 tahun. Jadi jarak dia tu dengan hijriah dia biasanya dalam lingkungan 2 bulan ke bawah. Lebih kurang. Nanti boleh kalkulate, tengok tepat boleh tahu insyaAllah. Baik ya, cantik tu. Bagus tu. Baik, kemudian kata pengarang lagi nota kaki 51. Apa makna ihtilam? Ihtilam tu berasal dari kalimah hulmun. Hulmun maksud dia mimpi. Maksud mimpi kat sini mimpi apa? Mimpi bersetubuh dan keluar air mani. Mimpi tu yang disebut. Jadi kalau ada budak umur 10 tahun. Dia tanya, mak semalam saya mimpi. Kita pun buat keputusan. Kau dah balik ni. Tak, dia kata dia mimpi tembak Israel. Mimpi tembak Israel tak balik. Mimpi tembak Israel balik apa benda. Kesian mak dia, ya Allah. Asal mimpi je balik. Habis mak dia pula berapa kali balik. Mak dia dah sampai Israel pun penat tengok. Bismillah. Jadi bukan gitu. Maksud mimpi tu apa? Itu maksud dia. Dan disebutkan dalam sebahagian bait-bait syair khususiyah. Apa tu? Apa dia punya start dia? Lam yahtalim qattu taha mutlaqan. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan. Rasulullah tu tidak pernah mimpi basah yang dimaksudkan di sini sepanjang hidup. Kenapa ya? Sebab mimpi bersetubuh sehingga keluar air mani itu memang murni dari syaitan. Jadi seorang Nabi, khususnya Nabi kita, tidak pernah diganggu syaitan hatta dalam mimpi. Rasulullah tidak diganggu syaitan walaupun dalam mimpi. Jadi kata ulama, Rasulullah tu tidak pernah mimpi basah seperti ini. Jadi Nabi balik seperti yang namanya kita sebut sebagai umur 15 tahun lah. Dan Rasulullah pun kita tak sebut dia mukallaf bila dia balik sebab ketika itu belum ada syariat kan, atau putus zaman di antara Nabi Isa Nabi Muhammad. Jadi sejurus Nabi tu berumur 40 tahun. Maka dari situ datangnya syariat dan bermulalah. Tapi baginda Nabi SAW kan Rasul kan, insan istimewa. Tapi yang ini kita sebutkan dari sudut manusia biasalah seperti kita. Baik, kemudian bagi dia sebut di atas bermimpi keluar mani bagi lelaki dan perempuan yang berumur bermula 9 tahun. Macam mana nak kira 9 tahun? Nanti dia ada tolak 16 hari ya. Dia tengok bawah tu. 9 tahun Hijriyah, nota kaki 52. Dan 9 tahun Qamariyah dan ke atas. Bukan ikut tahun Masihi, kata pengarang. Habis macam mana dia nak tahu yang dia mimpi tu tadi adalah yang keluar tu air mani? Tantah terkencing ke? Maka orang yang umur hampir balik, kita memang boleh ajar dia benda ini. Tapi anak kita umur 5 tahun tak payah ajar. Anak umur 5 tahun tak payah ajar. Kalau kita ajar bab-bab macam ni, kita agak macam sedikit kurang ajar. Tak perlulah maksud saya. Tapi perlu tak ajar untuk kepada anak perempuan kita contoh. Nanti anak lelaki suruh minta suami ajar, beritahu. Terutama, saya terus terang cakap, terutama kalau anak tu kita hantar ke asrama. Terutama lelaki. Sebab lelaki biasanya baliknya lebih lambat sedikit berbanding perempuan.
Biasanya urufnya. Jadi orang perempuan ni kalau dia sebelum dia pergi asrama tingkatan 1, dia dah balik darjah 6, kita dah bimbing sikit di peringkat awal, betul tak? Nanti kat sekolah dia ada guru ke, warden ke, ustazah dia yang akan bimbing terus. Tu maksud saya. Tapi kalau budak lelaki, dia belum balik pergi tingkatan 1. Umur tingkatan 1 budak lelaki ni kan masih panjat-panjat bukit, masih nak makan lollipop, dia belum lagi, dia lambat. Lambat sikit. Tapi bila dia tingkatan 2, dia akan balik mungkin di asrama. Jadi dia kena tahu apa yang perlu dia buat dari sudut mandi wajib, dan dia kena tahu dosa dan tapi kita dah boleh ceritakan bila budak tu dah darjah 6, darjah 5 tu wajar ceritakan. Salah satu yang kita wajar ceritakan ialah tentang dosa, tapi kena cerita tu dari sudut tanggungjawab. Bukan dari sudut fantasi cinta-cinta tu tak berapa bagus. Untuk anak-anak itu akan merosakkan jiwa dia. Terutama kalau dia ada pakwa, makwa, dia dah mula suka, tapi kita macam, oh suka dah pandai suka lelaki dah pandai suka perempuan Kalau kita provoke dalam bentuk macam tu pun tak berapa bagus. Pada saya tak berapa bagus Saya tak pandai nak kata haram ke tidak, tapi tak berapa bagus. Anak saya dah mula pandai tanya, tapi saya tahu anak saya yang darjah 5 tu, tiba-tiba dia tanya saya, Papa, kalau kita suka perempuan dah boleh ke Papa? Sudah. Dalam hati saya kata, oh bagus juga dia tanya aku. Bagus juga dia tanya. Maknanya saya satu peringkat umur darjah 5 ni, saya dah kena cerita dia batas-batas batas. Dekat sekolah dia pun ada cerita tentang ikhtilat, pergaulan lelaki perempuan dan sebagainya. Jadi tak apa. Mungkin dekat sekolah tu, kadang dia tanya saya, Papa, sebenarnya ikhtilat tu tak boleh? Saya diam. Belajar apa? Lepas tu dia tanya, dia cerita lah. Sebenarnya kita tak boleh kalau gini, kita tengok gini, tak boleh gini. Okey. Walaupun pandangan yang diberi oleh guru dia agak keras sikit, bukan keras, agak tegas sikit, yang ni tak boleh, yang tak boleh. Tapi saya faham, kerana dia dalam proses mendidik nak mengekang tentang jiwa remaja itu. Yang mana untuk proses di peringkat awal. Sebab risiko paling bahaya sekali pergaulan kan daripada awal remaja kan. Kalau satu orang tu dia dapat lepas daripada umur muda remaja, dia ada dalam keadaan terpelihara, insya-Allah yang ke depan tu, yang pertama dia akan jadi lebih baik, yang kedua dia terselamat daripada risiko-risiko buruk di alam remaja. Risiko buruk di alam apa? Alam remaja. Itu tujuan dia. Tapi bukan kata nak ketat sangat, rigid sangat. Sementara je masa remaja tu yang agak heavy sikit, berat sikit. Saya tak tahu sebab saya belum ada anak remaja ni. Saya baru nak ngadap ni. Nanti tahun depan dah tak ada kat German Nuriman tu, maknanya saya tengah sibuk jaga anak remaja lah tu. maknanya tengah sibuk. Jadi saya pun kena hadapi benda yang sama juga. Anak saya nanti jiwa dia memerontak mungkin, lepas tu dia dah tak nak cakap dengan papa dia. Dulu masa sekolah rendah lain. Lepas tu bila nak jalan, banyak nak jalan dengan kawan-kawan. Kan gitu kan, dak remaja. Bila kita ajak pergi rumah saudara-saudara, dulu dia berebut kat pagar. Saya setiap kali datang menangis-nangis panjat pagar nak ikut. Tapi bila dah remaja, selagi boleh dia sorok kat bilik, dia malah nak ikut. Dia dah mula beza. Jadi hal-hal karakter macam tu, kita dah mula kena. Masa itulah, sebab tu dia letakkan hukum taklif tu, nak jaga. Supaya jangan sampai terlanggar. Baik contoh je maknanya, yalah manusia tu macam-macam kan. Baik. Kemudian ada juga pengalaman kat sini. Nampak tu. Ada sahabat kita, jemaah kita, haid berusia 16 tahun. Saya lihat di box ni, bentuk badan masa tu seperti budak darjah 6 saja dan tak tahu apa pun, mimpi syok tu pun tak pernah ada rasa perasaan pada lain. Adakah saya tak normal pada ketika itu? Sebab saya kata tadi 15 tahun kan. Tentang normal tak normal sederhana saja, sebab pertumbuhan hormon pada badan kita, diri kita tu berbeza pada setiap orang. Tentang ukuran normal atau tak normal, saya tidak ada kepakaran tentang hal itu. Tapi apabila jejak umur 15 tahun, sekalipun kita punya bentuk badan masih lagi macam budak darjah 6, darjah 5 kebudak-budakan, yang tak, maknanya tak bertumbuh lah. Kalau orang perempuan tu dia agak kawasan biasanya pinggul, bahagian dada dan sebagainya. Tapi kalau begitu pun tetap dikira dia itu sudah balik pada umur 15 tahun Hijriah. Dikira balik itu.
Jadi tentang dia mungkin belum ada perasaan sangat pada seorang lelaki, mungkin keadaan hormon dia. Mungkin hormon dan sebagainya. Yang itu dia mungkin kena lihat. Tapi tak apalah, bendanya pun dah lepas. Cuma kita tahu yang kita tu sebenarnya sudah balik. Sudah balik. Kemudian, Imam Nawawi berkata, yang ni yang maksud saya kena beritahu pada anak kita lah. Kalau saya nanti satu peringkat, lagi sikit anak saya ni bila cuti akhir tahun ni, saya kena beritahu juga. Air mani lelaki yang sehat adalah air yang berwarna putih. Sifatnya kental, sakhin. Dia seperti putih telur ayam. Dia keluar secara memancut, tadafuk. Keluar bersama dengan ada perasaan syahwat, terasa nikmat ketika keluar dan menyebabkan lemah anggota badan setelah dia keluar. Kenapa ciri ni kena? Sebab nanti kalau satu orang dia, kalau dalam kitab fiqh yang lebih besar, bila dia keluar, tiba-tiba dia tengok seluar dia basah, maka salah satu daripada untuk dia mengesahkan itu, ni air tumpah ke, terkencing malam ke, ngompol ke apa ke, salah satu ciri ni kalau ada, dia dapati, maka dia menunjukkan bahawa tadi dia bermimpi dan dia dikira sudah balik. Itu contohnya. Baunya seperti mayang kurma, tal'atu ratabin, hampir sama dengan bau adonan tepung ajinul burri ketika dia basah, dan bila dia dah kering, baunya seperti putih telur ayam ketika mana dia telah kering. Jadi kalau budak tu dia nampak ada tumpukan air mani, kemudian dah kering, maka dia bau, dia cium, maka itu dia ada bau seperti putih telur ayam, maka dia tahu bahawa dia sudah pun yang namanya bermimpi keluar mani. Jadi selepas tu apa dia nak buat? Dia tahu dia dah balik, dia tenang saja, dia tahu dia dah balik, dan dia kena berucap syukur kepada Allah kerana Allah beri peluang kepada dia untuk menjadi mukallaf. Orang yang menanggung kewajipan-kewajipan, orang yang menanggung tanggungjawab. Kita bila cerita balik dengan anak kita atau cucu kita, kita kena bayangkan kepada dia ialah syukur kepada Allah dan kita mula menjadi orang dewasa yang bertanggungjawab. Jangan tahniah kerana dah dewasa saja. Sebab dia rasa dewasa, dia ingat dia boleh buat suka apa saja, bukan? Tapi sebut juga dengan kalimah apa? Kalimah tanggungjawab. Maksudnya begitu Ustaz, semua syarat ni perlu semua atau salah satu darinya? Salah satu lah. Yang mana? Sebab kadang orang dia tengah tidur, dia tak perasan yang apa tu, yang memancut-mancut, dia tak akan perasan. Kental dia tak perasan sebab benda dah kering kan? Okay. Baru. Jadi kalau dia dah sadar, dah kering, maka dia bau seperti putih telur, maka dia tahulah yang itu adalah yang namanya air mani. Cuma dia cakap dengan dia, untuk perkara ini kena ingat dan tahu sendiri lah. Jangan pula dia dah basah gitu, dia pergi kat warden, tolong cium sikit, ni apa benda. Dia pergi kat warden dia, kiamat sekolah tu. Jadi maknanya dia kena faham lah, benda ni untuk peribadi. Benda ni bukan untuk war-warkan, benda ni adalah kesyukuran, benda ni adalah perkara yang berlaku pada semua manusia, benda ni melibatkan tanggungjawab. Kena cerita benda tu dalam konteks pendidikan dan juga kesedaran agama. Bukan semata-mata kena jelas. Kalau saya kan anak-anak kena faham lah dia punya ciri-ciri dia semua ni. Tapi kalau berlaku satu contoh kan Ustaz, kalau kata keluar tanpa rasa syahwat, maknanya jelas lah yang keluar tu pun dalam cirinya kata pekat semua memang sah dia dah balik juga kan. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Tapi kalau perkara tu dah lama, dah terlepas, dia dah terlupa, jadi dia cubalah ingat sedaya upaya. Kerana ada orang dia mungkin dah balik, tapi dia macam terlepas pandang yang tu balik tau. Lepas tu dia dah belajar, masuk kelas kat universiti, baru teringat, aku dulu sebenarnya kat asrama sebenarnya umur aku 13, 14 aku dah balik. Tapi masa tu buat tak tahu je. Sebenarnya sebelum umur seseorang itu balik, jadi yang macam kita sebut ni, dia dah mula ada perasaan suka pada jantina yang berlainan tu, dah ada sebenarnya. Cuma benda kan perkembangan manusia kan, dia bukan tahu sampai satu tahap gitu kan. Dia datang kejap-kejap, belum tu dia tengok budak perempuan dia dah suka, ataupun budak perempuan dia tengok budak lelaki dia dah ada rasa suka. Dia bermula benda-benda macam tu lah. Bukan mesti perkara-perkara yang menjurus kepada tak senonoh, bukan. Tapi perasaan suka tu sudah ada. Yang mana nanti kemuncaknya dia akan mengalami yang ini. Jadi setelah itu dia mula tahulah tanggungjawab. Habis kalau saya dulu memang tak
tak ada tanda-tanda tu semua, tak ada pengalaman, maka kita kena ingatlah daripada umur kita yang kita catatkan tarikh lahir Hijriah tadi tu kan, sampai kepada umur kita baru belajar nak solat penuh. Katalah contoh, ada orang dia tak tahu yang umur tu 15 balik. Tapi dia tu memang tak ada tanda. Period pun tak pernah keluar. Tiba-tiba dah umur 17, baru dia sedar lah. Rupanya aku dah balik rupanya. Umur 15 tu dah kira balik. Jadi dia ni oleh kerana tak ada berapa perasaan sangat, dan dia pun memang tak ada rasa syok, tak ada rasa apa. Mungkin kerana hormon, kerana apa. Jadi dia ingatkan selagi mana tak keluar period tu, tak payah semayang lah. Mungkin dia fikir gitu. Sekali akhirnya keluar juga period, tapi umur dah 17 masa tu. Apa jadi pada 15 sampai 17 tu? Maka jawapan dia mukallaf, dan pada masa yang sama juga dia dikira sudah pun yang namanya balik. Mungkin saja ada orang keluar darah haid lepas dah umur 19 baru keluar. Tapi 15 dah datang dulu. Dikira 15 sampai 19 tu dalam fasa dia balik lah. Yang mana salah satu datang dulu antara tiga tadi ya. Baik. Kadang-kadang, tengok tu. Sebelah tu. Kadang-kadang. Dia kata jarang-jarang. Kadang-kadang. Sikit-sikit. Ada yang apa? Banyak-banyak. Yang satu banyak-banyak. Yang kedua sikit-sikit. Yang ketiga jarang-jarang. Yang keempat kadang-kadang. Apa dia? Kahwin. Sebabnya. Cerita apa tu Saya macam teringat. Piramli tu. Piramli Ya Allah Rabbi. Saya ni Pak belalang. Oh, nujum Pak Melalang tu. Betul. Baik kita tengok. Kadang-kadang tak semua sifat di atas ada ketika mana keluar mani tadi. Syahwat lah, pancut lah, apa tadi tu, keluar apa, kental lah. Kadang-kadang tak semua ada. Oleh itu, jika ketiga-tiga tanda tadi ada, yang memancut, putih, kental tadi tu ada tu, yang dalam kurungan ma'un abyad sakhin tadafuk tadi, kalau tiga-tiga atau salah satu daripada sifat itu ada, maka dia adalah air mani. Itu cerita dia. Contohnya dia keluar dengan syahwat, kemudian menyebabkan badan letih, air mani lah. Ataupun bau dia seperti mayang kurma basah, ataupun dah kering tu macam putih telur, air mani lah tu. Atau keluarnya tadafuk, memancut bertahap-tahap. Dia bukan macam air kencing keluar straight gitu, tidak. Jadi maknanya salah satu ada, maka tahulah orang yang mengalaminya itu bahawa dia telah namanya mengalami hadas besar dan dia perlu melaksanakan mandi wajib. Ini ceritanya sebab perlu tahu tanda bagi orang yang belum pernah mengalami. Lepas dia dah pernah 2-3 kali mengalami, dah keluar, dah ada pusingan haid, tak payah cerita lagi dah. Tak payah cerita sebab masa tu dia dah tahu. Masalahnya ialah sebab hukum taklif tu bermula apabila dia keluar tu. Dan dia ada tanggungjawab. Sebab tu yang kita kena cerita sebelum lah. Kecuali kalau budak tu, sebab tu penting lah peranan macam contoh asrama kan. Contohnya macam kalau dekat asrama kan. Kalau dekat asrama contohnya macam warden lah. Kalau contoh macam kat asrama, kat warden, memang salah satu daripada ciri-ciri orang yang duduk bersama dengan pelajar ni, satu kena orang yang soleh, bagusnya juga pada masa yang sama orang yang faqih. Tapi itulah, tak semua tempat mampu menawarkan begitulah. Kerana yalah, zaman hari ni kan ilmu ni sangat penting. Jadi tak mudah lah. Kita boleh cakap lah yang ideal macam tu. Tapi kalau saya buat sekolah sendiri pun saya fikir juga, macam mana nak aturkan tu. Supaya yang duduk bersama pelajar satu soleh. Soleh ni sebab apa? Sebab budak remaja ni, dia ada satu batas nanti dia tu kalau budak tu lawa lelaki. Kalau budak tu remaja 13 tahun, 12, jenis muka jambu. Lepas tu dagu licin, tak keluar janggut lagi, misai pun tak ada. Lepas tu mata dia mata macam budak perempuan tapi dia lelaki. Sebahagian orang Arab macam tu.
Dia nama dia sebut dalam bahasa Arab fiqh dia panggil amrad. Amrad ni dia ada batas dia. Hatta lelaki tengok lelaki pun boleh jadi haram kalau dia ada keinginan sesuatu yang tak elok pada. Sebab tu bila benda ni tak dijaga, syaitan datang banyak masa tu. Sebab tu saya tak pelik kalau dekat asrama berlaku yang sekarang ni macam-macam perkara yang mengarut ni berlaku ni. Saya bukan kata tak pelik, tapi benda tu sebenarnya dah disebut oleh para ulama lama dulu. Lama dah, hukum amrad tak boleh tengok dia. Jadi guru kena tahu, guru kena soleh pada masa yang sama faqih. Dia tahu budak ni tak boleh dia renung mata lama-lama, dia tak boleh tengok lama-lama. Tapi kan dia lelaki sama lelaki Ustaz. Itu masalahnya bila tanya lelaki sama lelaki takkan tu, maknanya awak tak faham cerita asal banyak. Jadi dia bukan, dia kalau cerita orang tak tahu adalah tak tahu. Lebih baik memang dia kena belajar. Macam salah seorang sahabat kawan saya tu macam contoh di Kedah tu kat Pedu kan, Ustaz Nazrul Nasir dia buat pondok kat sana tu, Zawiyah Nasiriyah. Dia bagus. Salah satu benda yang dia paling ambil berat ialah warden yang jaga pelajar tu mesti ikut aturan yang secara fiqh mesti ikut. Budak yang macam ni macam mana cara kita berurusan dengan dia? Macam ni. Supaya dia nak jaga juga, warden juga mesti mengikuti hukum syarak. Bukan budak je. Bukan pelajar je mesti disiplin. Guru juga mesti disiplin. Dan disiplin dia bukan sebab disiplin pondok, tapi disiplin syarak. Dia nak macam tu lah. Tapi kan sekurang-kurangnya dia ambil berat, sekurang-kurangnya dia ambil tahu, dan sekurang-kurangnya menjaga apa hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut lah. Jadi itulah. Satu soalan Ustaz. Andai kata sebab sekarang budak-budak sekarang kan layari Netflix semua tengok movie. Dia syahwat dia tu keluar mani ketika menonton movie. Sah ke tak ke hanya melalui mimpi? Sama. Mimpi tu salah satu. Yang penting keluar mani. Okey, baik. Sebab tu saya ni sebenarnya orang yang nak berkempen supaya Netflix tu mesti diboykot habis. Bukan kerana Yahudi. Dia tak payah Yahudi. Orang Yahudi sana orang Palestin orang-orang sana tu dipaksakan supaya mereka tu tak dapat menjaga batas aurat. Tapi orang kita kat sini tak payah Yahudi datang. Semuanya buka dengan secara sukarela. Jadi kita sebelum kita terbawa, kita ni berfikiran material sehingga bila boykot tu adalah mesti material. Baru namanya boykot. Saya tak kata sokong ya atau tidak. Tapi saya lebih kepada sebenarnya yang nak diboykot itu material Yahudi ke apa-apa yang berkaitan Yahudi itu sendiri. Sebab oleh kerana manusia tu dia material, jadi daripada dia boykot adalah material, makanan, barangan, itu saja. Tapi budaya, pemikiran, benda yang masuk ke handphone dia, apa semua dia tak fikir. Tapi nanti orang bagi alasan, dia kata sekurang-kurangnya, macam itulah. Bila satu perkara dia tewas, dia akan cari helah. Jadi oleh kerana orang banyak sangat helah, jadi saya tak berapa suka bercakap tentang boykot. Sebab orang yang nak boykot semata-mata material, biasanya dia sendiri adalah memang berfikiran materialistik. Jadi dia melihat boykot hanya dari satu sudut. Sebenarnya boykot tak payah tunggu Israel serang. Sebenarnya boykot pun tak perlu. Jadi kalau jadi anak saya pun minta beberapa kali, papa nak tengok Netflix. Saya kata no install dalam handphone, tidak ada dekat namanya TV kita. Nanti lepas dah belajar batas-batas melihat dan sebagainya nanti. Dan tak ada banyak faedah pun. Kalau kita kata ada faedah tapi tak berapa pun. Saya lebih kepada macam itulah. Wallahualam. Ada kawan-kawan saya yang lebih kepada TV terus tak pasang kat rumah. Tapi saya pula ambil pendekatan kalau tu nanti anak saya tidak berada dalam dunia hari ini. Jadi nanti dia pergi rumah orang, dia pergi tengok TV macam tak pernah tengok TV. Pun saya tak nak juga. Tapi pada masa yang sama saya nasihat berperingkat-peringkat lah. Tapi lebih daripada tu hanya Allah yang jaga. Tapi bermula daripada kita dulu, jangan membudayakan tengok TV di depan anak-anak. Memang kena bermula diri kita. Tapi pada masa yang sama, jangan pula kita langsung tak tengok TV, kita mengharap anak terus mencontohi kita kalau kita tidak menyuruh dan mengawal. Sebab dia kata, suka hati mak aku peluang aku tengok TV adalah ketika mak aku tengah live di Gema Nur Iman. Tadi terbalik pula. Dia bersyukur mak dia tak tengok TV. Jadi terbalik pula. Jadi benda-benda macam tu cabaran pada hari inilah. Dan saya pun tak terlepas juga dari menghadapi cabaran yang lebih kurang sama. Cuma kita memang kena ada daya juang sikit lah dalam hal-hal yang macam ni. Jadi wallahualam. Ya. Sebelum saya tutup,
Sebelum saya tutup, Ustaz, sikit je. Hmm. Kalau macam kita kan, perempuan ni, had umur berapa yang kita boleh sentuh budak lelaki? Okey, contoh Ustaz macam ni. Katalah saya makcik kantin sekolah rendah. Katalah saya ada wuduk. Lepas tu bersentuhan dengan budak umur 11 ke 12 tahun, 5, Darjah 6. Tapi budak macam tu kita tengok dia dah besar, dia dah tinggi, suara dah garau. Jadi batal tak wuduk kita? Satu, wuduk batal bila lelaki dengan perempuan bersentuhan, ajnabi. Apabila dua-dua tu berada pada umur dewasa. Dewasa yang dimaksudkan ialah apabila seorang lelaki tu bila dia tengok perempuan, maaf cakap, dia boleh mengembang batang zakarnya. Bagi perempuan, dia terasa sesuatu pada kemaluan dia kerana suka pada orang itu. Dia terasa sesuatu. Jadi itu menunjukkan dia sudah berada dalam, sekalipun dia belum balik. Jadi kalau saya ada lepas maghrib solat, tiba-tiba ada orang ulur kat saya, anak dia baru dilahirkan, nama Maryam, perempuan. Saya dengan budak tu ajnabi, tapi saya pegang, saya tahnik, kena sentuh kulit dia. Jadi wuduk saya tak batal kerana budak tu dia belum sampai tahap yang saya sebut. Tapi kalau budak tu dah umur darjah 3, darjah 3 ni budak tengok saya pernah datang sekolah rendah ceramah. Bila ceramah dia suka, tengok kita dah macam nak makan dah. Aku sendiri tak tengok engkau macam tu. Jadi budak darjah 3, dia dah ada perasaan suka. Jadi kalau budak darjah 1 ialah, budak darjah 2 ialah. Tapi darjah 3 dia dah dekat dengan 9 tahun, budak perempuan ni lain sikit. Kalau budak lelaki ni saya perasan darjah 4, 5, 6 tu dah mula. Kalau 1, 2, 3 tu dia macam tak ada. Dia salam pun dia anggap macam mak dia pun tak ada apa-apa. Tapi setengah darjah 4, 5, 6 ni dengan perkembangan masalah sosial yang banyak di sekarang, termasuk di sekolah lama anak saya yang saya tengok pelajar-pelajarnya, perbualan dan percakapan dia agak bercampur antara matang dan tak senonoh tu. Jadi saya melihat sekarang ni umur dia mungkin lebih awal, darjah 3, darjah 4, 5, 6 tu dah elakkan sajalah. Tapi kalau darjah 1 tu budak lagi. Wallahu a'lam. Setiap orang berbeza tapi secara umum boleh diguna macam tu lah. Baik, faham. Baik, jadi terima kasih. Tutup proses Ustaz. Sama. Baik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jazak. Alhamdulillah kita dah masuk tanda-tanda baligh dan ada 3 perkara tadi seperti yang diterangkan oleh Ustaz. Nanti kita akan sambung lagi di minggu hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sikit ibahan kuliah malam ni Ustaz. 8 malam bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misnah binti Miran dengan fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Dan 9.15 malam kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran dan makhrijul huruf untuk muslimat sahaja ya. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemah Nur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemah Nur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Terima kasih.